Thank you. Studio. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke Cerita Pagi Sabah. Kita ingin bersama dengan rakan penyampaian Nirona Newman yang akan berkongsi berkenaan dengan perkongsian dari sana. Silakan. Baik, salam dari negeri di bawah bayu dan selamat pagi Malaysia. Dan kali ini kami ingin bawakan kepada anda mengenai Pesta Koko di Sabah yang berlangsung sejak 18 Jun dan akan berakhir pada 24 Jun ini. Dan difahamkan sebanyak 21 gerai yang masing-masing mempamerkan hasil karya mereka, termasuk pameran dan jualan coklat oleh usahawan dan industri koko Malaysia. Dan untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, bersama saya ketika ini Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia, Dr. Ramli Kasin. Baik, selamat pagi Tuan. Terima kasih RTM kerana menjemput pada hari ini. Ya Tuan, boleh Doktor kongsikan secara ringkas mengenai Pesta Koko di Sabah ini? Ya, Pesta Koko Sabah ini adalah sebenarnya sebagai salah satu daripada acara dibuat sempena persidangan koko kebangsaan Malaysia yang kita adakan bermula daripada 18 hari bulan sehinggalah kepada 24 bulan Jun ini. Jadi dalam kita punya persidangan koko kebangsaan ini, kita ada Pesta Koko Sabah satu, kedua kita ada seminar kebangsaan koko Malaysia dan kita juga ada malam anugerah industri koko Malaysia bagi tujuan untuk menghargai semua industri, pemain industri koko di Malaysia ini. Jadi macam-macam yang kita ada dalam pameran ini, banyak yang kita ada, jualan dan sebagainya untuk kita sama-sama menikmati bagaimana kita untuk boleh mengetahui kebaikan dan khasiat-khasiat dalam koko ataupun coklat ini. Baik, mungkin dari sudut ekonomi kan Doktor, bagaimana Doktor melihat prospek industri koko negara selepas pandemik COVID-19 ini mulai reda? Sebenarnya coklat ini terutamanya tidak begitu menghadapi masalah yang besar dari segi permintaan. Banyak yang permintaan terhadap coklat ini bertambah sebenarnya. Kalau kita melihat kepada statistik, berlaku penambahan dari segi ekspor dan juga penggunaan di dalam negara ini. Jadi orang bilang dia tidak memberikan kesan yang keterlaluan sangat di dalam kita punya penggunaan coklat itu sendiri. Baik, mungkin ada apakah antara perancangan-perancangan daripada pihak doktor sendiri untuk meningkatkan pengeluaran koko khususnya di Sabah? Okey, di Sabah ini kita banyak program sebenarnya. Antara program yang paling besar yang kita akan lakukan pada tahun ini adalah membuat satu program tanaman baru koko secara agresif untuk 300 hektar ataupun lebih kurang dalam 700 ekar yang kita akan tanam di kawasan-kawasan tertentu di daerah-daerah di Sabah ini. Jadi kita harap dengan adanya kita punya tanaman baru ini daripada bantuan kerajaan ini akan memudahkan lagi petani-petani kita untuk menanam koko dan juga membuat penjagaan koko dengan lebih baik dan sempurna. Dan terakhir sekali Doktor, mungkin seperti juga barang komuniti lain, adakah Doktor menjangkakan harga koko ini yang meningkat sekaligus memberi peluangan yang baik kepada penanam koko? Sebenarnya kalau kita melihat harga, dia lebih dipengaruhi sebenarnya oleh permintaan dan penawaran koko di dunia lah. Tetapi dalam koko ini sendiri, sebenarnya kita ada dua jenis pasaran yang kita nampak, sektor pasaran yang ada. Satu melalui tanaman koko yang dinamakan bak coklat ataupun jualan secara pukal. Ya, itu yang biasa dilakukan. Pada hari ini harganya lebih kurang dalam RM7 ke RM8 sekilo ataupun RM7 ke RM8 sekilo. Tetapi ada satu lagi yang koko ini yang kita panggil premium koko. Premium koko ini mempunyai kualiti yang tinggi kokonya dari segi asal usulnya, haruman dia, kemudian ke traceability dia ataupun perjalanan koko itu sendiri dengan naratif penceritaan terhadap koko itu sendiri yang memberikan harga yang lebih baik dari segi jualan itu sendiri. Jadi kalau kita inginkan harga yang lebih baik, kita boleh mengusahakan tanaman koko yang berkualiti tinggi ini, di mana pada ketika ini sebenarnya ramai sudah di kalangan petani yang telah menanam koko ini dan mendapat harga yang baik, terutama yang di Sabah ini. Ya. Terima kasih dengan perkongsian yang telah diberikan Doktor tadi. Saya kira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Okey, terima kasih Nirona dengan perkongsian cerita pagi daripada Sabah Negeri Bawah Bayu berkenaan dengan Pesta Koko di sana. Ya, dan